Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan, Rahma Ishaq, Nuriza Idrus, Muaizuddin, Fakhrul Nizam, Hanisa Nazar, Amelia Tambi Hussein, dan Rabi'ah, semua yang hadir pada pagi yang mulia ni ya. Jadi kitab bacaan kita pada pagi ni adalah daripada kitab Hidayatul Hidayah. Kitab Hidayatul Hidayah pada muka surat 59. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Hani Bungsu, Waalaikumsalam warahmatullahi. Izwati Adnan. Baik, tuan-tuan dimuliakan sekalian, bagi tuan-tuan yang berminat untuk dapatkan kitab yang mulia ini, tuan-tuan boleh menghubungi www.telagabiru.com.my ya. Tuan-tuan boleh order secara online, kami hantar online. Kalau nak beli melalui Zahran Travel pun ahlan wa sahlan, kami boleh uruskan. Ya, di samping kitab ini kami juga sedang mempromosikan kurma ajwa. Kurma ajwa nampak ni. Kurma ajwa. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada peluang, marilah guna kurma ajwa Bismillahirrahmanirrahim. Ni kurma ajwa dari Madinah. Bismillah. Alhamdulillah, tuan-tuan. Ni yang kita belajar dalam tafsir dia. Katmir, ada naqir daripada biji kurma Ada fatil. Ingat tak yang kita belajar dulu ni? Ya. Bismillah. Dalam hadis mengatakan bahawa Nabi mengajak kita untuk menggunakan kurma ajwa ni 7 biji setiap pagi. InsyaAllah padanya ada rawatan kepada racun dan juga sihir. Ya tuan-tuan, kerana dalam hidup ni kita pun tak sedar. Kata tuan guru saya, tuan guru almarhum Datuk Dr. Harundin, kadang-kadang ada orang mengamalkan sihir sebagai contohnya santau. Maka bila santau itu berada lama dalam badan mereka, mereka merasa gatal. Maka mereka biasanya melepaskan santau itu di dalam kenduri kendara biasanya, kata tuan guru saya Datuk Dr. Harundin almarhum. Maka orang seperti kita kadang-kadang terdedah bila pergi ke tempat-tempat seperti itu. Ada mereka yang tak bertanggungjawab, golongan yang mengamalkan sihir ini, yang santau ini, turut menggunakan santau tuan-tuan di kedai-kedai makan. Jaga-jaga kita ya. Terutamanya bila melihat kedai makan yang penuh sesak dengan orang. Ada orang yang tak bertanggungjawab ini, mereka menggunakan santau untuk dilepaskan dalam suasana seperti itu, kerana bagi mereka menyimpannya merupakan satu penyiksaan. Jaga-jaga tuan-tuan ya. Itu juga kadang-kadang seseorang daripada kita kena menggunakan ubat dengan kuantiti yang besar mengikut nasihat doktor. Maka selepas pulih, badan kita mengandungi racun. Maka dengan cara kita makan kurma ajwa yang disalurkan dalam Islam ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala menghilangkan racun daripada tubuh kita. Ni Alhamdulillah, ni adalah kurma ajwa dari Madinah yang kami promosikan sekarang tuan-tuan. Baik, hari ini kita baca tentang adab dalam solat. Dan sesiapa yang bertanya soalan-soalan menarik, kami akan hadiahkan buku. Buku yang menarik ni bertajuk Doa Pengasih. Hadiah dari seorang teman yang meminta supaya diberikan kepada tuan-tuan. Bagi tuan-tuan yang rajin memberikan soalan, maka kami akan berikan hadiah buku bertajuk Doa Pengasih. Doa agar kekal kasih sayang dalam rumah tangga. Sebuah buku saya yang saya karang lebih daripada 10 tahun lalu, menghimpunkan doa-doa yang Islam anjurkan untuk mengekalkan kasih sayang, menyuburkannya. Sekali-sekala berlaku tsunami rumah tangga itu biasa. Yuwana Mukhtar, syirik santau itu kan antaranya sihir seperti santau yang boleh dielakkan dengan makan kurma ajwa.
seperti sabda Nabi SAW dan pengalaman guru saya almarhum Datuk Dr. Harundin. Baik. Kurma ajwa, bukan kurma najwa, kurma ajwa. Kurma ajwa itu nombor telefon admin kepada Zazan Travel, pada Ustaz Faiz dan juga timnya. Baik, apabila kamu telah selesai bersuci daripada hadas dan juga najis pada badan, pakaian dan tempat serta selesai menutup aurat dari pusat hingga lutut, hadapkanlah kiblat sambil berdiri menyamakan kedudukan kedua kakimu tanpa merapatkannya. Berdirilah tegak dengan baca surah An-Nas untuk mohon perlindungan daripada godaan syaitan yang terkutuk. Hadirkan sepenuh hatimu dan kosongkan dirimu daripada was-was. Baik, ini merupakan satu pesan yang sangat bernilai daripada Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Yang kita telah pelajari merupakan ringkasan sinopsis kepada Ihya Ulumuddin yang tebal itu. Saya telah jelaskan. Ada soalan, terus ada soalan. Hamzah Abdul Wahab. Soalan bertanya, boleh tak sembahyang ataupun sembahyang kita terlupa baca tahiyat awal? Sembahyang itu sah, tapi kita meninggalkan satu sunat yang sangat aula. Ia merupakan satu sunat abad yang kita kena tunaikan. Kalau kita terlupa, maka kita digalakkan untuk melakukan sujud sahwi. Kalau kita tinggal tahiyat awal. Baik. Jadi dalam galakan yang dikemukakan di sini supaya kita menutup aurat, bersuci, menghadap kiblat, memastikan kedua kaki kita dihadapkan ke arah kiblat seperti itu. Ada orang sembahyang kakinya macam ni. Dalam mazhab Syafi'i menggalakkan kita, jari-jari kita ni pun ketika sujud menghadap ke kiblat seperti itu. Kalau kita sujud pun jangan macam ni. Jadi ke macam ni. Seperti yang disebut dalam kitab-kitab fiqih. Contohnya I'anatul Talibin. Baik tuan ya. Jadi berdiri tegak dan baca surah An-Nas. Sebelum sembahyang baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi baca surah An-Nas sebelum kita memulakan salat, bertujuan untuk menghindarkan kita dari gangguan syaitan yang datang membisikkan kepada kita, kerana syaitan jenis Al-Khannas ini akan bisikkan kita bagai-bagai perkara hingga menyebabkan kita lalai dalam salat yang kita sedang tunaikan. Perhatikanlah di hadapanmu, kamu sedang berdiri dan munajat dengan siapa? Malulah bila kamu munajat kepada Tuhanmu dengan hati yang lalai dan dada yang penuh dengan bisikan duniawi dan syahwat yang keji. Maka bacaan surah An-Nas di awal salat itu bertujuan untuk mengontrol diri kita dari terganggu fikiran ataupun lari fokus ketika sedang salat kerana teringat perkara-perkara keduniaan. Ketahuilah bahawa Allah mengetahui segala isi hatimu dan sedang melihat ke arah hatimu. Allah hanya menerima salatmu mengikut kadar khusyuk, khudu', tawadu' dan rendah dirimu. Ini semua adalah bicara berkaitan bagaimana nak lahirkan khusyuk dalam salat, tuan-tuan. Jadi nak khusyuk dalam salat ini ada berbagai syarat, kita akan lihat selepas ni lagi. Khusyuk ni berarti satu martabat interaksi yang menyebabkan seseorang daripada kita merasa fana dalam salat yang sedang kita tunaikan. Bayangkan seseorang itu kalau hadir dalam majlis rasmi kerajaan, hadir pula merupakan sultan, orang besar, orang kenamaan, maka kita disuruh oleh bahagian protokol pakai kasut sekian-sekian, baju sekian-sekian, duduk keadaan sekian-sekian. Kalau lalat ada ganggu kita pun, kita tak boleh nak bergerak kerana menghormati majlis. Bagaimana kalau kita sedang menghadapi satu majlis pertemuan dengan Rabbul Jalil? Allah Ta'ala yang mengetahui apa terdapat dalam hati kita. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui apa sahaja yang terdapat dalam hati kita dan kerlingan mata yang penuh dengan pengkhianatan seperti yang pernah kita pelajari sebelum ini. Okey. Jika hatimu masih belum hadir dalam anggota masih tidak tenang kerana makrifat yang cuai terhadap keagungan dan kebesaran Allah, maka cuba bayangkan seorang lelaki saleh yang dihormati dalam kalangan ahli keluargamu sedang memperhatikan kamu untuk mengetahui bagaimana salatmu. Jadi bila kita merasa sembahyang tidak khusyuk, maka bayangkanlah seorang lelaki yang saleh yang sedang memperhatikan kita. Ia Muhammad Asfani, kaum ajwa. Jadi kita disuruh untuk merasa malu terhadap Allah sebagaimana kita malu orang-orang saleh di kalangan kita. Dalam hadis mengatakan demikian. Istahyu minallahi haya'aka rajulan salihan min qaumik. Kalau kamu gagal untuk membayangkan kekuasaan dan kehebatan Allah, maka cubalah bayangkan seorang lelaki yang saleh yang hadir di kalangan keluargamu yang kamu sangat segan kepadanya.
Maka bayangkanlah kamu berada di depan seorang lelaki yang salih itu, bahkan Allah lebih hebat daripada semua orang yang mampu kamu bayangkan, supaya kamu timbul perasaan khusyuk dalam ibadah yang kamu sedang kerjakan. Baik. Seterusnya, pada muka surat ke-60, ketika itu hatimu pun hadir dan segala anggotamu menjadi tenang. Lantas kembalilah kepada dirimu dan katakan, wahai jiwa yang jahat, tidakkah kamu malu pada pencipta dan juga Tuhanmu? Ketika kamu bayangkan salah seorang hambanya yang hina yang sedang merhatikanmu, ketika dia tidak berkuasa memberi mudarat dan manfaat kepadamu, tiba-tiba anggota badanmu boleh tunduk patuh dan salatmu menjadi elok. Kamu juga tahu dia sedang merhatikanmu, sedangkan kamu tidak menjari terhadap keagungannya. Adakah dia yang maha tinggi di sisimu lebih rendah daripada salah seorang hambanya? Alangkah dahsyatnya sifat melampau dan jahilmu. Alangkah besarnya pemusuhan terhadap dirimu sendiri. Jadi ini Imam Al-Ghazali nak kita berfikir dengan satu nafsu. Satu nafsu ni berarti satu jiwa. Jiwa ni ada berbagai bentuk dikemukakan dalam tafsir Al-Quran Karim oleh para ulama berpandu pada ayat-ayat yang mana Allah menceritakan nafsu itu terdiri daripada banyak bentuk. Nafsu ni bukan berarti syahwat, nafsu berarti diri. Satu dipanggil sebagai nafsu ammarah. Yang kedua dipanggil nafsu lawamah. Yang ketiga dipanggil nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini yang jelas disebut oleh Allah dalam Al-Quran Karim. Nafsu amarah ni berarti nafsu yang mengajak kita untuk melakukan maksiat. Allah menjelaskannya dalam surah Yusuf, innan nafsa la'amaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Sungguhnya nafsu itu mengarahkan kita kepada melakukan maksiat, mengajak kita melakukan perkara-perkara yang syahwat. Maka jiwa yang cenderung pada melakukan perkara-perkara maksiat dipanggil sebagai nafsu amarah. Bagi orang yang beriman, mereka berusaha untuk mencela dan memperbaiki dan muhasabah diri, namanya nafsu lawamah. Lawamah makna mencela diri. Maka Imam Ghazali mengajak kita jangan berada pada tahap nafsu amarah. Naikkan dirimu menjadi nafsu lawamah. Makna jiwa kamu sentiasa menyedari maksiat yang kau lakukan, maka dia mencela dan minta kamu untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut. Maka hadirkan dalam diri kita rasa bersalah ketika lalai dan juga tidak mampu memfokuskan salat yang kita lakukan itu. Ini maksud Imam Ghazali. Kalau seseorang itu berada pada nafsu yang terbaik, jiwa yang terbaik, tahap iman terbaik, maka dia dipanggil sebagai nafsu mutmainnah. Seperti yang Allah firmankan di hujung surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Seperti yang berlaku pada kematian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau dikebumikan di tempat namanya Taif. Maka hadirlah seekor burung, dikatakan dalam kitab-kitab tafsir tuan-tuan, seekor burung putih yang cantik terbang, akhirnya masuk dalam kerandanya. Orang pun tak perasan, mereka pun kebumikan jasad itu, dan mereka mendengar satu panggilan, seruan memanggil namanya yang tidak mereka ketahui daripada mana sumbernya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan engkau ridha dan juga diridai. Masuklah di kalangan hamba-hambaku, masuklah di kalangan orang yang beriman yang disayangi oleh Allah SWT. Mereka mengatakan itu merupakan satu karamah Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma selaku sahabat Nabi yang paling faham Al-Quran dan tafsirnya. Jadi Imam Ghazali menghendaki seorang kita supaya janganlah membiarkan diri kita hanya berada setakat nafsu amarah. Naikkan diri kita menjadi nafsu lawamah. Jadi rawat hatimu dengan helah-helah seperti itu. Helah ni berarti upaya. Bahasa Arab mengatakan helah ni upaya, usaha. Helah ni tak semestinya buruk. Kadang-kadang ia juga baik. Untuk meredakan perselisihan berlaku di antara keluarga, kadang-kadang kita perlu melakukan helah. Seperti dalam hadis mengatakan, bukanlah satu keburukan bahawa seseorang itu memperbaiki hubungan retak di kalangan adik-beradik dengan mengadakan helah. Maknanya satu bentuk penipuan. Katalah dua orang adik-beradik kita bersisih faham, yang sulung dengan yang tengah, Kak Long dengan Kak Ngah. Maka mereka sentiasa bergaduh dan tak suka satu sama lain. Silaturahim retak. Maka kita selaku orang tengah jangan biarkan, jangan siram petrol pula pada persisian yang berlaku tu. Redakan. Contohnya kita jumpa dengan Kak Long, kata Kak Long, Kak Ngah kian salam dan dihantar murtabak, contohlah tuan-tuan. Pergi pula kepada Kak Ngah,
Kak Ngah ni Kak Long ucap terima kasih bagi mutabak itu, bagi makanan itu, dan ini dibagi makanan lain. Bila aku bagi makanan, adalah kita nak tenangkan keadaan, maka kita kena melakukan islah seperti itu, tuan-tuan. Maka ini juga helah yang dibenarkan. Ya, kadang-kadang kita berada pada situasi tak mahu menyusahkan isteri kita, kita mengadakan helah juga. Tapi jangan helah ini menjadi temerang, temelang, akhirnya pecah temelang. Kita tak mahu, tuan-tuan. Maka hendaklah ada dhabitnya, ada kadarnya, ada kaedahnya. Jangan digunakan sewenang-wenangnya sehingga kita dianggap sebagai penipu dan temerang, tuan ya. Baik. Rawat hatimu dengan helah-helah seperti itu, mudah-mudahan hati itu akan hadir bersamamu dalam salat, kerana sebenarnya tiada apa yang kamu bakal perolehi daripada salatmu kecuali bahagian yang kamu sedari. Sedari ini berarti kamu hadirkan diri kamu dalam salat itu. Jadi ya, saudah-saudah, helah-helah yang baik. Baik. Ada soalan lagi boleh tanya, mana yang saya sempat jawab, saya jawab. Yang tak saya jawab nanti Zazan Travel akan bantu untuk jawab. Dan kami nak bagi hadiah. Ya. Panduan doa pengasih. Doa pengasih pula dah. Siapa yang bagi soalan pada ini, kami nak bagi buku hadiah. Panduan doa pengasih. Doa pengasih. Jadi kita tahu tak? Ya, seorang sahabat bertemu dengan Nabi SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, saya ini dibenci oleh orang tak suka dengan saya, ibu saya pun sama. Ada tak cara untuk menjadikan saya dicintai oleh mereka? Kata sahabat yang bernama Abu Hurairah ni, tuan-tuan. Maka Nabi pun mengajar kepadanya satu doa. Tahu tak doa ni? Allahumma ahbib abdaka haza ila qulubil mu'minin wa habib ilaihil mu'minin. Allahumma habib abdaka haza ila qulubil mu'minin wa habib ilaihil mu'minin. Ya Allah, jadikanlah semua orang yang mendengar tentang diriku mencintaiku, dan jadikan aku pun cinta kepada mereka. Doa ni dianjurkan Nabi untuk baca, sehingga sahabat yang bernama Abu Hurairah ni akhirnya dicintai oleh semua orang. Sampai ke hari ni, kata Imam Az-Zahabi, tuan-tuan, dalam Tahzibul Kamal, bahawa daripada hadis ini menunjukkan Nabi telah mendoakan untuk Abu Hurairah ni supaya dicintai orang. Maka siapa yang tidak mencintainya, bukanlah orang itu di kalangan orang beriman. Pada ini kita tak pernah jumpa Abu Hurairah, tapi namanya cukup glamour dalam hadis. Kita rasa cinta, iman kita subur bila mencintai orang sepertinya, kata Imam Az-Zahabi. Jadi bagi kita yang ada masalah tertentu, yang belum bertemu jodoh ke, sebagai contohnya, boleh amalkan doa ni. Allahumma habib abdaka haza ila qulubil mu'minin wa habib ilaihil mu'minin. Ya Allah, jadikan hamba-Mu ini dicintai oleh semua orang beriman, dan jadikan dia pun mencintai orang beriman. Kita yang telah pun disukai orang, janganlah berkikir sangat. Ya, message ni saya kemukakan bukan saja kepada perempuan, malahan kepada lelaki juga. Kalau seseorang dah suka kepada kita, kita tengok ada agamanya, akhlaknya, keluarganya baik, nikah saja, tuan-tuan. InsyaAllah bab keduniaan, nanti kekurangan harta itu akan Allah sempurnakan, kerana Allah berfirman, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau orang itu miskin, Allah akan kayakan dengan sebab niat perkahwinan dia adalah betul. Nanti kita belajar ayat ni yang surat Nur, tuan-tuan. Doa pengasih pun baik untuk jaringkan suami isteri. Tak salah kan, Ustaz? Ya, tak salah. Ya, contohnya zikir yang majid lepas salat subuh. Baik. Minta jasa baik untuk berkongsi tip kekal khusyuk sepanjang salat. Sebab kalau selalu berlaku pada awalnya saya dah mulakan surat Nas sebelum salat. Nanti sedang salat saya cenderung untuk lupa rakaat. Syukran jazilan. Nanti saya sebut Ain Amir, nanti saya sebut bagaimana boleh hadir khusyuk berpandukan kepada kaedah yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah. Okey, rawat dirimu dengan helah-helah seperti ini supaya hadir hatimu dalam salat. Kerana sebenarnya tiada apa yang kamu bakal peroleh pada salatmu melainkan apa yang kamu sedar. Maknanya kamu khusyuk, kamu hayati. Setakat itu saja Allah kira salat kamu. Itu sebab ada orang salat dapat 1/2 daripada pahala salat. Ada orang bersalat hanya dapat 1/5. Ada salat dapat 1/10. Ada salat hanya dapat tunaikan kewajipan saja, tiada pahala di sebaliknya. Itu sebab kita digalakkan salat secara berjemaah kan, tuan. Berjemaah ni markah penuh dia 27 atau 29 atau 25 dalam hadis yang lain mengatakan. Kalau kita dapat 1/10 daripada 29, maknanya 2.9. Betul tak? Tapi kalau kita sembahyang seorang diri dapat 1 saja, dapat 1/10 per 1 dah berapa, tuan-tuan? 0. Berapa?
Maka itu logik akalnya, kata Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Kenapa Rasulullah sabda salatul jama'ati tafdulu salat al-fadhi bi 27 darajah. Kenapa Nabi bersabda sembahyang fardu mengatasi pahala sembahyang secara bersendirian, sembahyang fardu secara berjemaah mengatasi pahala sembahyang fardu secara bersendirian sebanyak 27 kali ganda. Kenapa? Satu daripadanya, kalau kita dapat 1/10 daripada 27 pun baru kita dapat 2.7. Tapi kalau kita sembahyang seorang diri, dapat 1, dapat 10 pula, 1/10 daripada 1 pula. Tuan-tuan, maka itu bezanya. Maka kalau kita di musim PKP ni tak mampu nak hadir ke masjid, sembahyanglah berjemaah dengan keluarga. Ajar anak-anak lelaki kita untuk azan, untuk iqamah. Baik, terima kasih Zawi. Dia telah pun masukkan doa ni dalam WhatsApp group kita. Dalam Telegram sahabat Ustaz Hazan pun telah masukkan doa ni. Terima kasih Zawi Ghazali. Boleh rujuk. Bagi mereka yang belum masuk dalam Telegram sahabat Ustaz Hazan, jangan lupa untuk masuk grup ini kerana berbagai doa dikongsikan yang saya ajar di sini dikongsikan di situ. Boleh. Allahumma habbib 'abdaka haza ila qulubil mu'minin wa habbib ilaihil mu'minin. Ya Allah, jadikan hamba-Mu dikasihi oleh orang-orang beriman. Jadikan orang-orang beriman turut dikasihi olehnya juga. Kalau perempuan, Allahumma habbib amataka hadhihi ila qulubil mu'minin wa habbib ilaihal mu'minin. Ya Allah, jadikanlah hamba perempuan ini, maknanya anak perempuan kita lah, atau wanita yang belum dikahwini ini, supaya disayangi oleh semua orang beriman, dan jadikan dia juga tidak cerewet terhadap mereka. Mungkin seorang isteri yang dirinya sudah tidak sayangi lagi pun boleh amalkan doa ni. Mungkin ibu yang merasakan bahawa anak-anaknya tidak caring lagi tentang dia, boleh amalkan doa ini. Nampaknya telah dimasukkan oleh akhi Zawi Ghazali kat sini pun ada, nampak Allahumma habib ubaidaka haza ataupun abdaka haza ila qulubil mu'minin wa habib ilaihil mu'minin. Wa habib ilaihi al-mu'minin. Ilaihi ilaihim pun boleh, tapi dalam hadis ini ilaihi. Allahumma habib ubaidaka. Ubaidaka ni merujuk pada abdun. Abdun ni dalam istilah hadis yang Nabi panggil itu merujuk pada Abu Hurairah, merujuk kepada satu tawaduk, satu sifat manja. Kalau kita ni bahasa Arab, kita panggil ada ya dekat perkataan itu, maka ia menandakan manja. Macam anak itu bernama Hasan, kita panggil Husain, tambah ya kat situ, jadi maknanya memuliakan dia. Anak itu nama Fatimah, kita panggil dia Futaim. Nampak tak? Kitab ini kalau kecil kita panggil Kutaib. Dia tujuan dia ada berbagai, antaranya untuk memanjakan, antaranya untuk menganggap orang itu tiada nilai, nak menghina orang pun dengan perkataan mengikut pada konteks. Kalau lelaki kita panggil rajulun, kalau lelaki tu kita nak hina dia, kita panggil rujailun contohnya. Kalau pokok itu besar, kita panggil syajarun. Kalau pokok itu kecil, boleh masuk dalam rumah, kita panggil syujairun. Ini bahasa Arab. Tuan-tuan? Baik. Jadi dalam hadis itu Nabi seolah-olah merujuk kepada Abu Hurairah ni dengan satu panggilan manja, panggilan mesra. Maka Nabi memanggilnya dengan nama Ubaid. Allahumma habib ubaidaka haza ila qulubil mu'minin, ila ibadikal mu'minin, muhabbib ilaihil mu'minin. Ya Allah, jadikanlah dia ini dicintai oleh orang beriman, dan jadikan dia pun mencintai orang-orang beriman. Kesan daripada doa Nabi yang merupakan mukjizat Nabi itu untuk Abu Hurairah, maka beliau datang bertemu dengan Nabi selepas itu dengan berkata, wahai Rasulullah, semua orang senang dengan saya, semua orang suka dengan ibu saya. Kerana dalam konteks itu menceritakan bahawa dia dan ibunya tidak disayangi oleh orang lain. Adalah sebab-sebabnya, tuan-tuan. Baik. Nanti Ustaz beri doa ni di Telegram sahabat Ustaz Hazan. Dia Zawi Ghazali telah bagi dan boleh dipelajari, boleh diamalkan. Ustaz, apakah tip-tip amalan yang membolehkan seseorang itu mencapai makam ihsan ketika salat? Ihsan ni berarti kita berada pada tahap anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Hendaklah engkau melihat, merasakan, meyakini Allah melihatmu. Kalau engkau tidak melihatnya, Allah tetap melihatmu.
Jadi kita kalau nak buat satu kejahatan, sebagai contohnya, kita teringat ayah kita, teringat ibu kita yang penat-penat menghantar kita ke sekolah menengah contohnya, maka kita pun terhindar daripada bermaksiat, buat jahat, kerana terkenangkan ayah ibu kita. Maka bayangkan seluruh hidup kita, kita terbayang Allah memantau kita, maka kita merasa malu untuk melakukan maksiat. Bagaimanakah perasaan ini boleh dipindahkan ketika kita sedang salat? Nanti saya sebut di hujung ni. Baik. Apabila hatimu telah hadir, jangan tinggalkan iqamah walaupun kamu salat bersendirian. Jika kamu sedang menanti kehadiran jemaah, laungkan azan terlebih dahulu sebelum iqamah. Iqamah ni makna qamat. Ketika kamu berdiri untuk salat, niatkan dalam hati, uaddi fardhu zuhri lillahi ta'ala, saja aku tunaikan salat zuhur contohnya kerana Allah. Pastikan niat dalam hatimu ini ketika bertakbir, dan jangan biarkan niatmu terasing daripada hatimu selesai takbir. Maknanya kat sini ada ta'arud, ta'yin, qasad. Mana kita menyertakan niat tadi dengan lafaz yang kita ungkapkan dan membayangkan kita sedang melakukan ibadah itu dengan sepenuh hati. Angkat kedua tanganmu ketika takbir hingga setentang dengan kedua bahumu. Setelah melepaskannya ke bawah dahulu dalam keadaan terbentang dan jari-jarinya terbuka, jangan susah payah untuk merapatkan atau merenggangkan jari-jarimu. Tinggikan kedua tanganmu agar kedua ibu jari selari dengan cuping telinga, hujung jari selari dengan bahagian atas telinga, dan kedua tapak tangan selari dengan bahumu. Macam tuan-tuan buatlah macam ni. Nampak kan? Allah tak rapat sangat dan tak terbuka sangat. Jari kita seperti ini. Allahu Akbar. Gitu Baik. Apabila kedua tanganmu berada tetap di tempatnya, mulalah bertakbir. Kemudian turunkan kedua-dua dengan tenang. Jangan menolak kedua tanganmu ke depan ketika mengangkat dan menurunnya. Jangan pula mengangkatnya ke belakang. Dan jangan pula mengayun kedua tangan kanan kiri. Apabila kamu telah menurunkan kedua tanganmu itu, angkat keduanya semua untuk letakkan di dada. Tenang. Allahu Akbar doa. Allahu Akbar. Kan? Itu sebab ada sebuah buku yang mengatakan bahawa bagai-bagai kesalahan dilakukan ketika salat itu kerana macam-macam benda-benda pelik. Ada orang sembahyang macam orang nak berkawat, ada orang sembahyang macam nak menangkap pencuri, ada orang sembahyang macam pencuri, macam-macam cara. Buat tenang-tenang. Allahu Akbar. Masukkan hati kita bersama dengan lafaz, bergerak mengikut kemampuan kita. Tak perlu kita sampai bunyi pula Allahu Akbar, ada bunyi macam tu pula. Macam-macam gaya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita tengok orang salat 20 orang di masjid, 20 cara sembahyang. Kesian. Ya, sebenarnya salat tidaklah perlu dilakukan macam tu punya tegasnya, macam tu punya kerasnya, tidak seperti itu, tuan-tuan. Muliakanlah tangan kanan dengan meletakkan atas tangan kiri. Buka jari-jari tangan kanan di atas hela bagi tangan kiri dan genggam pergerakan tangan kiri dengan jari tadi. Kan? Macam kita bayang, tuan-tuan nampak kalau saya tunjukkan sekejap macam ni. Tengok letak dah ada. Macam ni kan? Buka jari ni, genggam kat sini. Nampak? Ada yang macam ni pula. Ni kan susah di kita kalau sayang macam ni, tuan-tuan. Jadi letak tenang-tenang. Ada di dada, di antara pusat dengan dada. Seperti ni. Nampak, tuan-tuan kan? Allahu Akbar. Walaupun kitab ni kitab tasawuf, tapi dia tidak renggang daripada bab fiqih, kerana Al-Imam Al-Ghazali adalah seorang faqih, seorang yang hebat dalam bidang fiqih. Tuan-tuan ni yang punya pendapat muktabar dalam mazhab Syafi'i. Baik, selepas takbir ucapkanlah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ni doa iftitah. Kemudian ucapkan wajhatu wajhiya alladhi fatara as-samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kemudian ucaplah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Seterusnya baca Al-Fatihah dengan menyempurnakan semua tasydidnya dan usahakan untuk membezakan di antara huruf dad dan za dalam salatmu. Ucapkanlah amin dan jangan menyambungnya terus dengan bacaanmu yang berikut waladdallin. Amin. Jangan sambung amin dengan waladdallin maksudnya. Nyaringkan bacaan Quran dalam salat subuh, maghrib, isyak. Maksudku dalam 2 rakaat yang awal, kecuali ketika kamu menjadi makmum, nyaringkanlah juga ucapan amin. Nyaringkan Jadi tuan-tuan, ini yang merupakan satu pendekatan yang kita dapat lihat, bukan saja menekankan aspek fiqih tapi juga tasawuf. Ni hebatnya Imam Ghazali, tuan-tuan Baik.
Dalam salat subuh, bacalah salah satu surah yang panjang daripada kategori Al-Mufassal, bermula pada surah Al-Hujurat hingga An-Naba, selepas Al-Fatihah. Dalam salat maghrib pula, bacalah satu surah pendek, bermula pada Duha hingga An-Nas. Manakala salat Zuhur, Asar dan Isyak, bacalah satu surah pertengahan daripadanya, bermula pada surah An-Naba hingga Ad-Duha, seperti surah Al-Buruj dan surah-surah yang sama panjang dengannya. Dalam salat subuh, ketika musafir, bacalah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Ni kita sembahyang dekat R&R, ramai orang nak sembahyang. Ya, maka kadang kita sembahyang ada orang menjadi masbuk di belakang, maka kita segerakan baca surah yang munasabah untuk dibaca ketika kita jadi imam di R&R. Andai berakhir musim Covid nanti, tuan-tuan ingat Imam Ghazali suruh baca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Jangan baca surah Yasin pula, jangan baca surah Sajadah pula. Memanglah kita mazhab Syafi'i, tapi kita musafir dan ramai lagi nak sembahyang. Bacalah surah yang pendek untuk meraihkan orang lain nak menggunakan tempat itu. Dah habis sembahyang, bangunlah. Tak payahlah doa panjang-panjang pula, ila hadratin Nabi pula, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kan orang ramai kat belakang kita, tak payah doa. Madai kita lepas bagi salam, bangun terus, bagi ruang lain untuk orang salat. Ni kita pergi doa panjang lebar pula, orang pula duduk nak mengejar trip dan sebagainya. Maka kita kena hargai, betul ya? Jangan menyambung bacaan akhir surah dengan takbir untuk rukuk, tapi lebih utama ada tempoh pemisah di antara kedua-duanya dengan kadar bacaan subhanallah. Katalah kita baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanallah. Allahu akbar. Jangan wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Ni nama dia terkejar-kejar. Ni sembahyang pencuri, tuan-tuan. Sembahyang orang nak habis cepat. Sembahyang tenang-tenang. Walaupun kita berada di R&R tadi, tapi tetap ada saktah, ada tamakninah yang kita kena raikan. Kemudian bertakbirlah untuk rukuk dan angkat kedua tanganmu seperti yang telah dinyatakan, serta panjangkan takbir hingga sempurna rukuk. Allahu akbar. Tengok bertakbirlah dengan rukuk dan angkat kedua tanganmu seperti dinyatakan, panjangkan takbir itu sehingga sempurna rukuk. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Maka dalam pergerakan kita itu disertai dengan zikir, takbir intikal ini. Kerana kita nak dalam salat kita setiap detik yang ada itu adalah ibadah. Kita jangan bazirkan peluang tersebut. Jangan Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, rugi. Jadikan pergerakan kita seiring dengan takbir yang kita ungkapkan. Itu maksudnya. Setelah itu, letakkanlah kedua tapak tanganmu di atas kedua lutut dalam keadaan jemarimu terbuka dan tegakkan kedua lututmu. Ratakan belakang badanmu. Jadi ratakan. Jadikan sudut kita ni 90 darjah lah, tuan-tuan ni. Melainkan kalau ada penyakit tentu kita nak rukuk dengan baik, maka buatlah sedaya upaya kita ya. Ratakan bahagian leher, kepala dan luruskan seperti sekeping papan. Renggangkan kedua siku mulai pada lambung badan. Perempuan tidak perlu buat demikian, tapi hendaklah dia saling merapatkannya. Ucapkanlah sebanyak 3 kali Subhan rabbiyal azim, Subhan rabbiyal azim. Ya, jika kamu sembahyang bersihan, tambahkan bacaannya hingga 7 dan 10 kali, itu lebih baik. Maknanya bukan 3 kali, baca 7 kali, 10 kali. Itu lebih baik, kata Imam Ghazali. Jadi tuan-tuan, nampaknya setakat ni yang boleh kita pelajari daripada kitab Bidayatul Hidayah. Tadi ada soalan untuk mengatakan bagaimana khusyuk dalam salat. Sebenarnya dalam kitab ini menerangkan untuk khusyuk dalam salat ni perlu kepada beberapa syarat. Nombor satu sekali, hadirkan hati kita ketika salat. Itu sebab kita membaca surah An-Nas untuk menghindari gangguan syaitan terkutuk ketika nak memulakan salat. Nombor satu. Nombor dua, hendaklah kita pertama, hadirkan hati. Yang kedua, kita hendaklah faham. Mesti ada kefahaman terhadap apa yang kita baca. InsyaAllah kami di Zazan Travel nak mengendalikan satu kursus belajar bahasa Arab untuk tujuan ibadah dan memahami Al-Quran. Nak join tak tuan-tuan? Nanti Ustaz Faiz dari Zazan Travel akan mengumumkan khusus memahami bahasa Arab dalam konteks ibadah dan juga dalam konteks Quran. Jadi fahamilah bahasa kita ketika sedang solat. Bahasa kita bercakap dengan Allah, ruginya kita kalau tak faham. Yang ketiga, hendaklah kita hadirkan rasa dalam diri kita. Yang pertama tadi, hadirkan hati. Yang kedua, faham. Yang ketiga, bayangkan kehebatan Allah yang sedang kita berdiri munajat depannya. Yang keempat, hendaklah kita membayangkan keagungan Allah SWT.
Yang kelima, hendaklah kita merasa malu di atas segala kekurangan yang kita lakukan. Yang keenam, kita hendaklah mengharapkan rahmat Allah. Macam saya bagi contoh pada tuan-tuan, kata Imam Ghazali, kalau seorang anak itu belajar di peringkat sekolah ke universiti ke, dia belajar bersungguh-sungguh, cuma dia mengalami masalah ketika nak menjawab periksa, maka dia pun tak dapat jawab dengan baik. Dia pun jumpalah dengan profesornya, dengan ustaznya, dengan cikgunya. Cikgu, prof, minta maaf, saya tak dapat jawab dengan baik. Itu masa periksaan saya demam, saya tak sempat ulang kaji, saya tak sempat baca, fikiran saya berkecamuk. Memang profesor ataupun ustaz ataupun cikgu tahu anak ini memang seorang rajin belajar. Walaupun demikian, menjadi tanggungjawabnya untuk menyuarakan rasa takut itu kepada guru tadi. Maka kita begitu juga dengan Allah. Kita buat banyak silap pada Allah. Tapi ada juga taat yang kita buat. Jadi kita mengharapkan ketaatan kita itu akan memadamkan kekurangan-kekurangan dalam ibadah yang kita lakukan. Nah, inilah dia 6 syarat untuk menjadikan salat kita khusyuk. Yang pertama tadi, hadirkan hati. Yang kedua, faham apa yang kita baca. Yang ketiga, bayangkan kehebatan Allah. Yang keempat, bayangkan keagungan Allah. Kehebatan dan keagungan yang lain, tuan-tuan. Nanti saya uraikan lagi, ya. Kemudian, hendaklah kita merasa malu di atas kekurangan yang pernah kita lakukan, dosa-dosa yang kita buat. Walaupun demikian, ada yang keenam, iaitu kita tetap menaruh perasaan harap, rajak dan juga khauf terhadap Allah Ta'ala. Kita takut, tapi kita mengharapkan Allah terima ibadah yang kita lakukan. Kerana Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Sebagaimana cikgu tadi, limpahan kasihnya menyebabkan dia memudahkan anak itu daripada gagal, kerana dia mengenang kebaikan anak itu ketika dia sihat. Maka kita dalam ibadah pada Allah pun patut ada perasaan seperti itu. Ya Allah, aku cuba buat taat kepadamu sedaya upaya yang aku mampu, tapi aku gagal pada kali ini. Maklumlah aku manusia, aku tewas, aku lemah, aku kurangan sendiri. Ya, sebab antara doa yang Nabi dianjurkan oleh Allah untuk baca, bagaimana? Nabi disuruh oleh Allah, dan kita pengikut Nabi disuruh untuk baca. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana kaffir 'anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, kami dengar orang menyeru pada kebaikan. Kami lemah, ya Allah, banyak kekurangan, banyak kelemahan. Maka ampunkan dosa kami dan matikan kami di kalangan orang abrar, iaitu orang yang kau kasihi, orang yang kau berikan ampunan kepadanya, orang yang kau melampaui kelemahan kekurangannya itu untuk diampunkan, ditutup dan diberi ampunan. Jadikan kami sebahagian daripada mereka. Terima kasih, tuan-tuan. Nampaknya ada ramai yang bertanya soalan-soalan ni. Apa lagi soalan ni ada? Tadi saya dah jawab bagaimana khusyuk, bagaimana nak hadirkan diri kita kepada level ihsan dalam salat. Zuharida, masukkan dalam Telegram. Ya, doa ni nanti masuk dalam Telegram, Allahumma habib ubadaka haza ila qulubil mu'minin wa habib ilaihi al-mu'minin. Baik, ada apa soalan lagi? Mereka yang bertanya soalan ni akan di-entertain oleh Zatan Travel untuk diberi hadiah buku panduan doa pengasih. Doa agar dikasihi orang. Jadi dengan berakhirnya kuliah saya, soalan-soalan yang dikemukakan ni, penyoal-penyoal ni akan dapat hadiah. Bagaimana nak hilangkan perasaan diri tidak disukai orang lain merasakan dianiaya. Nak hilangkan perasaan diri tak disukai oleh orang lain. Apakah doa yang kita nak baca dalam kes ini? Pertama sekali, kita baik sangka kepada Allah di atas ujian yang berlaku. Yang kedua, kalau orang itu menganiaya kita, kita boleh amalkan doa. Contohnya, Allahumma inna naja'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ada doa ni telah kita pelajari dan telah dicatat oleh Ustaz Syafiq Murad. Boleh dapatkan dekat Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Yang pertama, baik sangka Allah. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, walaupun orang buat aniaya pada kita, buatlah baik padanya. Ya, laisal ihsan an tuhsin ila man ahsana ilaika walakin al ihsan man asa'ta ilaika wa tuhsin ilaihi. Laisal ihsan an tuhsin ila man asa'a ilaika, an tuhsina ila man ahsana ilaika walakin al ihsan an tuhsin ila man asa'a ilaika. Bukanlah kebaikan itu engkau membalas kebaikan dengan kebaikan, tapi kebaikan itu adalah engkau membalas keburukan orang dengan kebaikan. Jadi perasaan seperti itu kadang-kadang ia merupakan satu perasaan gangguan. Banyaklah minta kepada Allah supaya dapat keluar daripada ujian tersebut. Kemudian doa Nabi Ayub pun wajar untuk kita amalkan. Kan?
anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku disentuh sedikit kesukaran sedangkan Kau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Juga doa ni telah kita pelajari yang kuliah-kuliah lalu. Ada soalan lagi tak yang boleh saya jawab? Ikut saja imam salat itu tak ada masalah. Dan meraihkan imam salat itu, kalau kita sujud sahwi lepas imam bagi salam, batal salat kita itu sebab tak ikut imam. Betul Mu'asfani, betul betul apa yang saudara jawabkan ni, betul. Tuan jawabkan ni betul Kita kena ikut imam. Walaupun imam tu melakukan kesilapan pada benda-benda sunat, kita tetap ikut dia. Kalau dia tak sujud sahwi, kita tak payah sujud sahwi. Tapi kalau dia meninggalkan rukun, kita kena mufarakah Macam mana nak buat kalau saudara kita pernah berhutang dengan ibu kita, lepas itu sampai lani tak bayar? Saya tak ada pasal dendam, tapi dia yang menjauhkan diri sendiri daripada kami sekeluarga. Apakah cara terbaik untuk menghubungkan ikatan dalam renggang itu sampai berapa kalau raya pun tak pernah datang? Ni pun payah juga. Orang berhutang, lepas tu tak mau bayar, lepas tu putuskan hubungan silaturahim. Kita yang memberi hutang pula menjadi sebuah salah Jadi antara perkara yang boleh kita lakukan adalah menghalalkan hutang tersebut kalau kita mampu. Dan beritahulah kepadanya kita halalkan hutang itu, maka hubungan kekeluargaan mudah-mudahan dapat diperbaiki. Tapi kalau kita nak menuntut hak kita pun tak ada masalah padanya. Jadi jagalah hubungan tersebut. Kalau mereka masih lagi tidak menjaga, ambil peluang macam event hari raya, kita pergi ke rumahnya, mungkin dia pun tak boleh nak tolak. Mudah-mudahan ada kesedaran daripada dirinya, lantas dia bayar hutang ataupun kita nak halalkan, itu terpulang pada kita. Baik. Muka surat berapa? Jom amal. Muka surat 62. Kita berhenti kat muka surat 63 tadi. Kita stop kat sini, sambung minggu depan insyaAllah. Tonton order esok, lusa sampai insyaAllah. Dan bagi mereka yang nak kurma ajwa, yang selalu saya tunjukkan dalam ni kurma ajwa ni. Dia bertutup seperti ni, ada selotip kelilingnya. Kami sedang mengadakan promosi. Beli, ni ada kesan daripada selotip yang lekat kat ni, tuan-tuan ni. Beli 3 dapat 1 hadiah 4. Tuan-tuan bayar untuk 3 saja, kami bagi hadiah yang keempat. Sementara stok masih ada, tak banyak tinggal dah. Okey, setakat ni saja tuan-tuan. Terima kasih. Mudah-mudahan dapat kita amalkan bersama. Zazan Travel tolong entertain mereka yang bertanya pada ini, semua akan dapat hadiah buku bertajuk Doa-Doa Pengasih. Yang bertanya masa kuliah ni lah. Sebagai menghargai mereka, tolong hantar buku bertajuk Doa-Doa Pengasih kepada mereka. Jadi tolong bagi alamat. Yang telah bertanya tadi, tolong WhatsApp alamat, nama penuh dan juga alamat. Yang telah saya jawab soalannya, tolong hantar kepada WhatsApp group sahabat Ustaz Zazan ni, kepada nombor yang tertera di bawah ni. Kami nak hantar hadiah. Siapa yang telah bertanya soalan dan saya telah jawab tadi, tolong hantar nama penuhnya dan juga alamatnya kepada WhatsApp nombor yang terdapat di bawah ni. Dalam promosi kurma ajwa ni, WhatsApp yang sama, nanti saya nak hantar buku ni kepada mereka yang bertuah. Terima kasih. Jumpa lagi selepas ni tuan-tuan. Kenang saya dan doa tuan-tuan. Mari sama kita mengakhiri dengan doa. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa daraki syaqa wa su'il qada wa shamatatil a'da. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام من سيء الأسقام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Farida Muhammad Ghani, cuba cek di Telegram, type kata tu sahabat Ustaz Zahazan. Sahabat Ustaz Zahazan. Nanti dapat. Baik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.